Zuriat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Yesus atau Muhammad. Perdebatan mengenai siapakah yang dimaksudkan sebagai zuriat Zera dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18 telah lama menjadi topik perbahasan antara tradisi Kristian dan Islam. Ayat tersebut berbunyi, "Dan melalui zuriatmu segala bangsa di bumi akan diberkati kerana engkau telah mendengar firmanku." Persoalan pokok ialah siapakah yang dimaksudkan sebagai zuriat yang menjadi saluran berkat kepada seluruh bangsa? Tafsiran Kristian, Yesus sebagai zuriat. Dalam tafsiran tradisi Kristian, zuriat itu ditafsirkan merujuk kepada Yesus Kristus. Ini diperkukuhkan dengan penafsiran Paulus dalam surat-suratnya. Misalnya Galatia pasal 3 ayat 16, yang menyatakan bahawa janji itu digenapi dalam diri Yesus. Namun Injil Matius pasal 15 ayat 24 menimbulkan persoalan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenyataan Yesus ini ditafsirkan oleh sebahagian pihak bahawa misinya terbatas kepada bangsa Israel, bukan bersifat universal untuk semua bangsa. Tafsiran Islam, Muhammad SAW sebagai zuriat. Sebahagian sarjana Muslim menegaskan bahawa perjanjian dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18 lebih sesuai dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Hujah utama mereka ialah sifat universal misi baginda sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menunjukkan bahawa kenabian Muhammad SAW melangkaui batas etnik atau bangsa tertentu. Ia ditujukan kepada seluruh umat manusia seiring dengan janji bahawa melalui zuriat Abraham, semua bangsa akan menerima berkat. Abraham, Ismail dan peristiwa penyembelihan. Tradisi Islam juga menghubungkan kenabian Muhammad SAW dengan peristiwa ujian penyembelihan Ismail, bukan Ishak sebagaimana disebut dalam Bible. Dalam surah Al-Safat ayat 100 hingga 108, kisah ini direkodkan. 1. Ibrahim menerima perintah Allah untuk mengorbankan putranya Ismail. 2. Ismail dengan penuh kerelaan menerima perintah itu, tanda penyerahan dirinya kepada Allah. 3. Allah menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan agung sebagai tanda penerimaan ketaatan mereka. 4. Nabi Muhammad SAW berasal daripada keturunan Ismail, lalu kenabiannya dikaitkan dengan peristiwa ini. Peristiwa ini dilihat sebagai ujian agung kepada Ibrahim dan Ismail, dan kenabian Muhammad SAW sebagai keturunan Ismail dianggap kesinambungan legasi ketaatan tersebut. Simbolisme dalam perayaan Aid al-Adha. Kisah penyembelihan atau pengorbanan ini terus diperingati melalui sambutan Aid al-Adha yang menjadi salah satu perayaan terbesar umat Islam. Ia melambangkan ketaatan Ibrahim terhadap perintah Allah, keikhlasan Ismail dalam menyerahkan dirinya kepada Allah. Kesinambungan legasi yang akhirnya berbuah dalam kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW, keturunan Ismail. Dengan itu, perayaan ini bukan sekadar ritual penyembelihan, tetapi juga pengiktirafan bahawa kenabian Muhammad SAW adalah kesinambungan janji Allah kepada Ibrahim. Kesimpulan, perdebatan tentang siapakah zuriat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18 membuka ruang dialog teologi yang luas antara tradisi Kristian dan Islam. Dari perspektif Islam, janji itu bukan sekadar mengenai seorang tokoh, tetapi tentang kesinambungan misi kenabian dari Ibrahim melalui Ismail hingga ke Muhammad SAW yang membawa berkat sejagat kepada seluruh umat manusia. Akhir kata, jika Yesus menegaskan bahawa misinya tertumpu kepada domba-domba yang hilang dari Israel, maka Muhammad SAW tampil sebagai rahmat bagi sekalian alam, selaras dengan janji Tuhan bahawa melalui zuriat Ibrahim, segala bangsa akan menerima berkat.